Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada Cikgu Zulkarnain dan rakan-rakan sekalian, terlebih dahulu izinkan saya memperkenalkan diri. Nama diberi Muhammad Abizul Harun, pelajar ISMT Bahasa Melayu dari Universiti Pendidikan Sultan Idris. Sebelum kita bermula, terlebih dahulu izinkanlah saya menerangkan kepada Cikgu Zulkarnain tujuan pertemuan ini diadakan. Jadi tujuan pertemuan ini diadakan adalah untuk melaksanakan tugasan bagi kursus KTP 3014 pembelajaran dan perkembangan pelajar. Jadi tugasan ini dia perlu mengenal pasti satu masalah pembelajaran atau melibatkan tingkah laku pelajar di sekolah. Dan tugasan ini memerlukan responden iaitu guru yang mengajar di sekolah menengah, dan kami perlu mendapatkan data-data penting daripada responden untuk digunakan dalam tugasan ini. Oleh itu saya dan rakan-rakan ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Cikgu Zulkarnain kerana sudi menjadi responden untuk kumpulan ini. Baiklah, tanpa membuang masa, marilah kita beralih ke slot berikutnya, iaitu ke slot soalan-soalan umum. Dipersilakan. Assalamualaikum cikgu. Nama saya Muhammad Komando Hakim bin Muhammad Nur dari Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Kristian dan Pendidikan, dan memulakan soalan-soalan. Pertama sekali cikgu, bolehkah cikgu memperkenalkan nama cikgu dan berapa lamakah tempoh cikgu telah berkhidmat di sekolah ini? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Selamat pagi. Nama saya Zulkarnain Muhammad. Boleh panggil saya Ibu Zul je lah. Okey, saya berkhidmat di sini nak masuk 10 tahun lah. Cuma berkhidmat dengan Mara lebih kurang dalam 15 tahun. Sebelum ni first posting saya 2008 di Gemcik. Kemudian saya berpindah ke KTM Air Molek Melaka, kemudian ke KTM Ranang, kemudian last sekarang 10 tahun ni di MSN KKB lah. Okay. Soalan seterusnya, adakah cikgu Zulkarnain mempunyai moto atau falsafah pengajaran yang menjadi pegangan cikgu di dalam kelas? Okey, saya kalau ikut kaunselor ni kita tak mengajar fully lah. Kita banyak berhadapan pelajar secara, cuma kita ajar kelas perkembangan kerjaya lah. So kalau dari segi untuk pelajar tu, pada pandangan saya pelajar adalah unit yang boleh berubah yang lebih baik. Okay. Soalan dari saya adalah, apakah peranan dan tanggungjawab cikgu di sekolah? Okey, saya kaunselor berdaftar. So peranan saya adalah pertamanya dari segi perkembangan pelajar lah. Perkembangan pelajar, kemudian melaksanakan program-program pencegahan, sesi kaunseling, kemudian pengajaran pun juga berlaku, cuma untuk menengah pelajar menengah atas lah. Saya kata 4 dengan 5 kita ajar kelas perkembangan kerjaya. So dalam kelas tu kita akan ajar lebih kepada pengenalan kerjaya dari banyak belajar instrumen apa semua tu lah, yang berakhir dengan mock interview. Di sinilah. Untuk soalan seterusnya adalah, apakah bidang dan mata pelajaran yang cikgu ajari? Itulah, saya kaunselor. Pengkhususan mata pelajaran tak adalah, cuma untuk mengajar tu kelas perkembangan kerjaya. Selesai dah soalan-soalan umum. Jadi baiklah cikgu, saya mengikut perbincangan dalam WhatsApp, cikgu menyatakan telah memilih isu iaitu pengaruh gadget terhadap akademik dan sosial pelajar di MRSM Kuala Lumpur Baru. Betul kan cikgu? Betul. Okey, untuk itu dipersilakan kepada rakan-rakan untuk bertanya soalan-soalan berkaitan dengan isu ini. Kita silakan. Okey, saya Nora Syukin cikgu. Saya mengambil kos bahasa Melayu. Di sini saya ada satu soalan. Adakah pelajar di sekolah ini dibenarkan menggunakan gadget? Jika ada ataupun tidak ada, nyatakan sebab kepada perkara tersebut. Terima kasih. Okey, di MRSM Kuala Lumpur kita membenarkan pelajar mempunyai dan menggunakan smartphone dalam kehidupan mereka lah. Okey, so penggunaan mereka tu pertamanya tujuan asal adalah untuk pembelajaran lah. Tujuan asal untuk pembelajaran, yang mana sekiranya ada nota, kuis apa semua,
dan perhubungan banyak menggunakan phone. Kita menggunakan tu main utama penggunaan di sini lah. Seperti yang cikgu tadi cakap tadi, student dekat sini dibenarkan untuk membawa telefon kereta. Adakah mereka ada had masa untuk penggunaan telefon kereta tersebut? Okey, kalau nak ikutkan tak ada lah sebenarnya, sebab cuma dari segi penggunaan dia, pengawalan dia, pertamanya dia akan bila di Blue Academy, bila berlaku PDP, kelas pengajaran, telefon tu akan dikumpulkan di dalam kotak yang mana sekiranya ada cikgu yang nak guna. Contohnya cikgu tu nak guna untuk pelajar mencari makluman atau untuk buat quiz, so baru pelajar menggunakan phone. Kalau tak, pelajar tu akan kumpulkan dalam kotak, akan daripada awal tu sampai ke waktu pulang lah. Lepas tu dia akan gunalah penggunaan dia. Kemudian di waktu surau juga akan dikumpulkan setempat. Kemudian dari waktu prep sama ada waktu malam, telefon tu akan dikumpulkan di atas meja kelas untuk diletakkan supaya tak menggunakan pada waktu pembelajaran, waktu prep biasa. Soalan saya, bagaimana jika mereka menggunakan gadget tersebut pada waktu pembelajaran tetapi mereka menyalahgunakan, maksudnya mereka tidak membuka aplikasi pembelajaran tetapi mereka membuka aplikasi seperti TikTok, YouTube ataupun aplikasi Instagram. Yang tu pengawalan pelajar, sebab kita dari segi kalau kita dalam kelas kan, kita dalam kelas kat sini sebab kita ada daripada 25 sini kan. Untuk pengawalan tu dia mau tengok, saya rasa payah lah. Cuma kita just boleh ingatkan dan kita ronda. Kadang-kadang je lah ronda kan, dia slice je, dia tukar macam tu je lah. Cuma pengawalan macam tu je kita lakukan. Baiklah, seterusnya saya akan bertanya sedikitlah mengenai dengan faktor. Okey, saya Nuri Melana. Baiklah, yang pertama adalah adakah penggunaan gadget dalam kalangan pelajar ni masih lagi terkawal ataupun dah berlebihan juga? Dia okey, dia macam ni. Kita boleh bahagikan kepada pelajar tu sendiri. Okey. First sekali adalah bila kita melihat kepada pelajar tingkatan 4 dengan 5, kematangan itu dah berlaku. So maknanya mereka boleh mengawal. Okey, maknanya dia dah lama jalani penggunaan dia, tak se-heavy pelajar tingkatan 1. Sebab bila tingkatan 1 ni perubahan daripada pelajar di rumah, di bawah pengawalan ibu bapa, tiba-tiba berada di maktab yang tak apa-apa nak kawal. So nah, bila tak ada macam tu, untuk form 1 memang payah. Memang tak ada pengawalan, tak ada, memang nampak dah ke bila orang kata macam buruk dapat bunga, dia punya macam tu lah. So dia punya pengawalan apa semua tu, game ni dia apa semua tu. Cuma untuk pelajar menengah rendah 1 memang susah lah. Memang dia heavy, memang penggunaan dia heavy untuk buat aktiviti. Sebab dia pun kalau form ni dia dah ada fokus kepada exam, so dia dah study apa semua dah. Untuk form 1 ni dia masih penyesuaian, so dia soalan macam tu lah. Soalan kedua, apakah faktor yang menyebabkan pelajar-pelajar ni terdedah dalam dengan penggunaan gadget? Faktor pertama adalah kebenaran menggunakan phone lah. Itu dia. Sebab kita membenarkan, itu faktor dia. Yang kedua adalah faktor dia penggunaan untuk akademik. Cuma bila di luar waktu selepas akademik tu lah, ada waktu yang tiada waktu tu yang menyebabkan mereka menggunakan juga. Dan faktor utama dia memang kita membenarkan dan main dia adalah untuk akademik. Poin utama dia. Okay, berdasarkan faktor yang cikgu cakap tu, cikgu setuju ke kalau saya cakap budak-budak ni makin lalai dengan penggunaan gadget? Faktor dia daripada ibu bapa juga. Ibu bapa, nak kata ibu bapa boleh lah juga, tapi sebab apa? Sebab apabila pelajar di sini, kita penggunaan phone ni bukan semena-mena dah. Prosedur dia, bila pelajar bawa phone, pertama dia kena daftar. Dia mendaftar dengan untuk dapatkan kita punya stiker. Dia kena berdaftar. So bila pendaftaran tu, syarat kita buat dulu, kita perlu ada parent controlling tu, nama apa saya lupa dah. Yang mana
parent kena ada dan kontrol telefon masing-masing, contohnya cut off apa semua. So sekiranya parent boleh laksanakan benda tu, so maknanya pada waktu malam dia tak boleh gunalah. Kalau contohnya dia tak pukul 11 dia cut off, maknanya dia shut down, pagi baru dia on balik. Kalau macam tu, kalau tapi apa-apa pun pelajar tu sendirilah, sebab dia ada cara untuk dia buka tu balik. Kreativiti pelajar tu sendiri. Okay, kalau macam tu je cakap, maksudnya ibu bapa tak memainkan peranan sangat untuk pelajar lalai dalam gadget lah. Jadi saya rasa dia lebih kepada pengaruh rakan sebaya. Boleh kira, dan patut diri sendiri yang paling besar. Patut diri sendiri. Patut atas sebaya tu memanglah, kalau kita lihat kawan yang telefon dia tak ada telefon. Sebab ada pelajar yang mula-mula masuk kat sini tak ada telefon. Maknanya parent dia tak bekalkan dia telefon, dan bekalkan dengan telefon biasa yang tak ada, mungkin boleh WhatsApp, cuma tak boleh main game, tak boleh nak tu semua. Yang biasa sebab dia telefon. So dia macam tu. Cuma bila pengaruh sebaya, bila ramai dia kata, mestilah dia minta juga. So kalau parent tu boleh kontrol kat situ, maknanya okey, guna mana untuk mana, tujuan asal dia untuk apa, macam tu. Tapi ialah kawan-kawan kemudian apa-apa macam diri sendiri. Pada pandangan saya macam tu. Saya daripada saya teruskan dengan soalan yang saya lain. Saya Siti Arifah. Okay, saya nak tanya kesan lah. Apakah kesan masalah penggunaan gadget ini terhadap pembelajaran dan juga tingkah laku pelajar dan kawan-kawan? Okey, dua soalan ni. Pertama, tingkah laku pelajar. Okey, bila pengawalan segi pengawalan telefon, apabila musim peperiksaan semester 1, pihak mata ambil keputusan untuk kita ambil telefon seminggu. Kita kumpulkan dalam mak-mak komputer dalam bilik kebal, yang mana semua pelajar tidak boleh menggunakan phone pada waktu berkenaan. Dan pada pandangan saya melihat di situ barulah wujudnya real life student. Sebab dia pergi baca notis, apa kenyataan, dia berborak dengan rakan sekelas, dia bersosial. Sebab bila dia belajar gadget, dia tak kisah dengan persekitaran dia, sebab dia boleh bermain dengan phone dia. Tapi bila benda tu dia ambil, dia buat keputusan, saya rasa live dia kat situ. Dia persoalan yang pertama ni, kesan masalah penggunaan, kira salah guna. okey, salah guna. Dari segi penyalahgunaan banyaklah. Pertama dari segi pornografi. Pornografi pun berlaku. Biarlah, sebab benda tu mudah untuk dilayari. Kadang-kadang isu untuk aturkan pertemuan untuk couple, date apa semua. Kemudian penggunaan untuk bermain game. Contohnya bila kita tengok tu balik main game apa semua kan. So banyak macam itulah. Penyalahgunaan dia lebih kepada situ. Gamers, kemudian pornografi, macam itulah. Dari segi akademik pula, adakah makin merosot ke? Okey, betul. Faktor akademik yang menyebabkan, bila contohnya pelajar terlalu leka bermain, dia kurang dah waktu untuk dia belajar. That's why lah kita ambil tindakan untuk waktu peperiksaan kita cut off kan. Terapas lah, kita kumpulkan semua supaya dia boleh fokus kepada akademik dia. Kalau tak, dia akan leka lah, malam tak tidur, duduk main game. Kalau yang boleh buka parent control tu kan, macam tu lah jadi dia. Soalan kedua dari saya, adakah pengurusan bilik darjah juga memberi kesan terhadap pembelajaran dengan tingkah laku? Pengurusan bilik darjah tu maksudnya macam mana? Kan phone dirampas semua, kesan dia tidak mengganggu akademik dan sebagainya. Adakah pernah terjadi pelajar tidak memberi telefon itu kepada cikgu? Tak, okey. Untuk telefon tu memang semua ambil. Sebab kalau pelajar tak beri, lagi panjanglah, maknanya dia akan dikenakan, contohnya kita dibawa kepada pihak pengurusan lah. Pihak pengurusan yang kumpulkan pula. Kalau pihak pengurusan lagi lama lah. Kalau tempoh seminggu, sebulan baru dapat. Kalau di segi pengurusan bilik darjah, maknanya tak ada telefon ni sebenarnya lebih baik. Lebih baik sebab dari segi pelajar live pelajar tu sendiri. Sebab untuk akademik tu, kalau dia tak ada telefon, mungkin ada guna mama komputer apa semua.
Itu lebih sebenarnya. Okay, saya ada soalan tentang kesan juga. Sebagai seorang guru kaunselor, pada pandangan cikgu lah, adakah isu pengaruh gadget ni dia memberi kesan kepada psikologi pelajar? Contohnya seperti kalau telefon pelajar tu dirampas, adakah dia menunjukkan tingkah laku yang berbeza sedikit ke? Okey, setuju. Okey, memang ada perubahan. Pertama, bila telefon ni berkaitan dari segi sosial, dia cakap tadi adalah sosial lah. Bila telefon tak ada, dia tak ada masalah. Dia bila telefon ada, dia tak ada masalah dengan persekitaran dia. Dia tak ada berkongsi dengan orang pun, dia just dengan gadget dia saja. So bila kita ambil, ada pelajar yang memberontak, seolah-olah macam tak kekeluaran, kehulu-hulu, jadi macam emosi tak stabil, marah sebab kebergantungan dia pada gadget tu tinggi. Sebab dia tak, bila contohnya pelajar-pelajar yang bila baru masuk, dia jarang berkomunikasi dengan orang, dia tak layan sangat persekitaran. So bila benda tu tak ada, dia jadi stuck. So that's why lah impact dia sebenarnya kepada psikologi remaja pelajar tu sangat besar sebenarnya. Cikgu nak tanya, kesan daripada psikologi pada tersebut, adakah dia akan mengganggu juga tahap kefahaman dalam kelas? Tahap kefahaman tu bergantung kepada subjek tertentu lah. Nak kata memberi kesan secara mendalam tu tak ada. Dia lebih kepada sebab dalam kelas memberontak pun, bila cikgu ajar pun macam tu juga. Pelajar-pelajar ni dia tak ada sebab nak tunjukkan kepada data yang betul-betul tu, dia kena ada satu pengukuran daripada exam kan. So dari segi latihan tu mesti lagi buat apa semua. Cikgu, untuk soalan saya, adakah terdapat kesan positif penggunaan gadget dekat sekolah ni? Positif tu ada. Kita tak boleh nafikan handphone ni membawa kesan yang baik. Contohnya dari segi pelajar untuk buat programming, buat video, kreativiti pelajar, sangat membantu. Dari segi perhubungan, contohnya kita nak jadi pelajar, saya nak jadi pelajar kan, nak maklumkan satu maklumat sama kepada semua pelajar. So saya hanya WhatsApp masuk dalam grup je, so semua dapat. Kalau contohnya bila tak ada gadget, susah juga nak maklumkan. Kita kena kumpulkan semua dulu, kemudian baru maklumat baru sampai. Tu kelebihan dia di situlah. Dari segi penyampaian maklumat, pelajar-pelajar cari maklumat, informasi kita boleh sampai dengan cepat. Itu je lah. Berdasarkan kebenaran untuk membawa gadget ke SN, ada tak berlaku kesan di mana pelajar ini kehilangan gadget mereka? Ada. Dan seperti yang sedia maklum, bahawa perkara itu di bawah tanggungjawab pelajar itu sendiri. Cuba kalau contohnya kita, sebab pelajar kat sini dia punya visa, dia punya apa dah, tawakal tu Allah tu tinggi. Dia cas kadang-kadang kalau contohnya situ kan nampak pula ada dia cas macam tu je. Dia kalau tengok kat asrama tu apa semua, yalah tawakal tu Allah tinggi sangat letak macam tu. So bila kecurian tu untuk phone ni sekarang dah kurang lah, sebab masing-masing dah ada. Tapi yang banyak hilang power bank lah. Power bank banyak hilang lah, sebab masing-masing keperluan. Sebab phone ni semua dah ada, canggih tak canggih semua tu untuk berkomunikasi boleh, cuma yang banyak hilang dia itulah power bank lah. Berdasarkan pernyataan cikgu yang mengatakan mereka menggunakan gadget untuk melakukan pornografi sebagai contoh, ataupun mereka selalu bermain game, cikgu sebagai guru kaunselor, apakah langkah cikgu ataupun cadangan cikgu untuk mengatasi masalah ini? Okey, pertama adalah pengawalan daripada parent. Contohnya Google Parenting tu, Parenting Link. Benda tu sangat membantu sebenarnya, sebab apabila benda itu dikontrol oleh ibu bapa, maknanya kalau parent saya sendiri, saya boleh tengok okey apa anak saya buat dengan telefon dia. Dia WhatsApp siapa, dia tengok link apa semua, dia main game berapa lama apa semua, saya boleh kontrol, saya boleh nampak. Sebab bila kita juga sekarang ni kita akan bercakap tentang hak. Sebab kita kadang-kadang tak boleh ambil telefon awak, saya nak check macam ni je. Sebab itu tak boleh sewenang-wenang macam tu, sebab kadang-kadang itu privasi dia.
Mungkin kita boleh buat spot check, tapi kadang-kadang bila kita buat spot check pun pelajar yang buka sendiri. Okey, awak buka. Dan yang kedua juga, kita kadang cikgu lelaki bila buat spot check pun semua, untuk budak-budak perempuan ni tak boleh. Sebab contohnya ialah dalam galeri dia ada yang dia punya ambil gambar apa semua. So tu hak privasi dia lah. So yang paling penting sekali adalah sekiranya parent boleh kontrol dengan link tersebut yang boleh kawal situ, tu mudah. Sebab kalau kita guna link kat mata, memang kita boleh kontrol sebab kita ada laman web yang diskat. Cuma contohnya bila di sini, bila parent tu dia pakai line sendiri, contohnya internet sendiri apa semua yang boleh access. So okay. Silakan balik, sorry. Bagaimana dia guru dan cikgu sebagai guru kaunselor, adakah cikgu bersetuju bahawa saya diberikan cadangan cikgu juga boleh berjumpa dengan murid-murid yang bermasalah ini ataupun memberikan nasihat kepada mereka? Okey, pertamanya kita kena buat, kalau di sini lah biasanya kita buat, pertamanya kita akan buat program pengawalan smartphone. Kita akan buat program maknanya pengawalan. Sebab pertamanya kita akan tahu kalau hari pertama daftaran tu kita akan dapatkan data dulu. Rasanya berapa ramai yang sebenarnya kat sini dia first time dapat phone. Terutama daripada darjah nama dan cakap satu kan. Sebab sekolah rendah dia boleh kontrol. Dia tak ada telefon, tapi bila masuk asrama ni, bila kawan dia ada. So kita buat program dulu. Itu yang dulu yang pertama. Yang kedua adalah bila ada isu-isu yang dikenal pasti. Bila selalunya isu-isu yang saya kata tadi berlaku, kalau game ni kita boleh tengok ramai ni, kalau macam pornografi ni kadang-kadang bila kita dah ada kes yang tertangkap apa semua, kadang-kadang bila dalam WhatsApp dia hantar gambar-gambar ada orang yang tak selesa ke macam tu. So bila kita buat macam tu, sebab dia kata kadang-kadang benda tu terlalu mudah untuk masuk, benda-benda yang macam pelik-pelik pornografi mudah sangat untuk masuk, walaupun link-link macam-macam dia access kan. So that's why lah benda tu jadi macam tu. Okay. Cikgu, yang berdasarkan apa yang cikgu cakap tadi, terdapat pelajar yang punya dirampas. Boleh saya tahu berapa lama tempoh masa pun dirampas? Bergantung kepada, biasanya bergantung kepada siapa yang pegang. Sebab kita dari segi peraturan memang kita akan maklumkan. Sebab sebelum macam awal tahun tu kita akan maklumkan tentang penggunaan phone, tempoh masa pendaftaran dan semua. So semasa dia orang nak isi, nak dapatkan stiker tu, memang dia orang isi borang persetujuan maknanya sekiranya ni. So kadang-kadang kita ada sampai satu semester. Kadang-kadang PP, kadang-kadang bila macam tu, kadang-kadang parent yang datang. Kita biasanya kalau paling cepat parent datang buat permohonan untuk dapatkan balik phone tu. Tapi kadang-kadang satu isu juga, kadang-kadang pelajar kita ni jaga anak kata phone dia dirampas. So dia nak buat alasan apa paling mudah? Yes. Phone dia hilang. Boleh baru. So tu dia rasa macam Jadi berdasarkan faktor dan kesan yang cikgu letakkan tadi, adakah cikgu rasa, adakah wajar jika gadget digunakan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah? okey, kewajaran tu berlaku sebab sekarang bila kita dah dapat sekarang, kita tak boleh menafikan bahawa phone tu sebenarnya satu sumber, satu kaedah pembelajaran. Kita tak boleh menafikan. Walau kita tak boleh macam rigid sangat. Sebab ada sepatu-patu, ada benda-benda memang kena menggunakan phone. Tapi yang paling penting sini adalah pengawalan. Memang kena guna. Memang kalau kata guna tu, gunalah. Tapi sekiranya dikawal, okey. Cikgu, saya ada satu soalan lagi. Sebagai cikgu di sekolah, bagaimanakah cikgu boleh menjadi teladan terutamanya dalam penggunaan phone ni kepada pelajar? Sebab ada pelajar mereka akan tengok cikgu tu, sama ada cikgu tu selalu main phone di dalam kelas, dia akan terpengaruh. Jadi sebagai teladan tu, apa yang boleh cikgu terangkan? Betul, pengawalan lah. Contohnya perhimpunan. Bila perhimpunan kita duduk atas pentas apa semua kan, adakah kita nak main phone? Budak tengah tengok kita.
Contohnya bila pengetua tengah bucak apa semua kan, kita duduk melantar kita nak main telefon, tengok sampai tak dengar apa sekitarannya. Contoh, itulah contoh paling mudah lah. Kalau dalam kelas tadi memanglah memang telefon dekat, kadang-kadang letak situ je. Tapi pengawal, contoh yang paling mudah dalam perhimpunan. Perhimpunan kita tak pantas kan, tengok dekat bawah tak pantas. Kalau cikgu duduk main telefon situ, memang biasa nampak lah. So kalau macam kalau kita tak nak pelajar buat macam kita pun, bila pengatur ke bila dapat kontrol macam tu lah. Cikgu, tadi masalah dari aspek akademik, bagaimana pula dia masalah dari aspek sosial? Maksudnya adakah penggunaan gadget ini boleh menyebabkan interaksi antara pelajar dengan guru berkurang, ataupun mereka ni boleh bergaduh sikit seandainya handphone mereka dicuri? Dia bergaduh dengan untuk isu sosial dari antara cikgu dengan pelajar ni. Dia ada beberapa perkara lah. Pertamanya dari segi kesalahfahaman WhatsApp, kekurangan adab untuk mesej. Kadang-kadang tanya-tanya, contoh macam seolah-olah ber-WhatsApp dengan kawan. Dari segi situlah maknanya nak mau kalau kita kalau kita kita Assalamualaikum, boleh tak macam ni, permintaan apa semua lain. Kadang-kadang bila ni macam ni WhatsApp dengan kawan ni, itulah paling tu lah. Untuk soalan saya terakhir, ada tak perantilan yang digunakan di sekolah ni selain gadget dalam pembelajaran? Perantilan contohnya iPad ada, iPad kita ada, depend pada pelajar lah. Tapi kita tak, iPad tu kita bukan guna full, cuma bergantung kepada pelajar. Kalau contohnya pelajar ada dua-dua, iPad ni dia akan guna lah. Tab. Saya bisa beri soalan di mana kita tahu dalam pembelajaran dalam bilik darjah, jadi penggunaan gadget ni dihalalkan, tapi ada ada masa ni pelajar dibenarkan kan untuk menggunakan gadget. Ada tak diorang menggunakan gadget sehingga lalai tidak membuat kerja sekolah kembali? Ada. Kadang-kadang bila dah main game apa semua tu, lalai lah, tak bawa lah. Tapi biasanya dia ada certain subjek je lah yang menggunakan phone. Contohnya English, bahasa, kemudian kalau ada quiz, sharekan link, semua akan dapat. Macam tu lah. Tapi ada juga, ialah siapa yang boleh kawal tu? Waktu dia tengah guna, cikgu kita dah mengajar kat depan, dia cerita pasal benda ni, boleh buka ni, buka web ni, tengok macam mana. Kalau kita tak nampak, kalau komputer ni senang kita nampak semua, tapi bila telefon kat tangan, dia pakai switch macam tu, dia macam mana? Sepanjang cikgu mengajar di sekolah tersebut, bagaimana pula dengan pencapaian akademik? Maksudnya dari segi keputusan peperiksaan? Average lah, maknanya konsisten. Kita sebenarnya dari segi akademik konsisten, tak ada menjunam. Sebab kita bila dah dekat Form 4, Form 5 ni, kematangan penggunaan gadget tu berlaku. Maknanya dah tahu tentang keperluan dia. Sebab isu gadget ni biasanya berlaku kepada pelajar-pelajar yang menengah rendah, yang Form 1, Form 2, yang baru betul-betul menggunakan tanpa pengawalan. Untuk Form 4, Form 5 ni, dia kematangan dan tahu tentang nak exam dah, nak apa dah. Memang ada main game tu ada, tapi boleh kontrol. Dia boleh kontrol sebab dia tahu dia kena buat tugasan, dia kena belajar, dia nak biasa, macam tu. Cikgu, ini soalan terakhir dalam kali ni. Ada lagi. Okey, ini soalan dari saya. Kan cikgu kata kat sini dia banyak guna gadget kan? Ada sediakan wifi ke? Ada. Kita ada wifi. Dia soal untuk dapatkan wifi dia kena berdaftar. Berdaftar untuk dapatkan stiker tu, untuk dapatkan link dia, username dengan password, dia memang berdaftar. Dia ada student punya tu dia. Macam Rustia, dia kan ada student, dia ada password mana-masing. Dan that's why lah, daripada situ kita dekat mata, kita boleh kontrol. Contohnya bila kita check dekat web untuk cari siapa-siapa yang guna, kita boleh check untuk layari apa semua tu, sebab dia kontrol. Yang guna internet sendiri ni payah. Cuma kat bawah tu kadang-kadang line memang problem sikit sini kan. Saya nak tanya,
sekolah ni ada buat pertandingan seperti isukan ke ataupun rakaman video kreatif ke? Video kita isukan jarang. Selalunya kat sini macam culture saya sendiri, contohnya pertandingan-pertandingan memang kita banyak menggunakan benda macam tu. Kita sama ada buat e-poster, video kreatif apa semua, video banyakkan semua student yang buat. Sebab itu kata ada perkara student yang boleh buat video memang montaj apa semua student yang buat, dia rakam dia apa semua dia buat sendiri. So kita just tengok ending kena kita just yang ni tak sesuai, yang ni potong apa semua. Kebanyakan macam tu lah. Jadi belum menjadikan itu sebagai platform untuk melepaskan gian diorang. Betul. Cikgu, soalan terakhir kepada saya. Kenapa maktab ini memberi kebenaran kepada pelajar ini untuk memulai sekolah, sedangkan sekolah-sekolah lain tidak membenarkan pelajar menggunakan gadget? Kebanyakan merasa membenarkan. Akan mendapat memang daripada kelulusan daripada ibu pejabat lah. Dia maknanya dia nak kata keluar pergi kursus tak ada, tak boleh membawa telefon, boleh menggunakan phone tersebut. Sebab dia tak boleh nak, macam kata tadi lah, kita tak boleh nak nafikan tentang manfaat penggunaan dia. Cuma kalau boleh dikawal, dapat kerjasama semua, contohnya di sini parent, rakan, apa semua, cikgu-cikgu boleh kontrol, okey lah. Jadi berdasarkan kesan yang cikgu cakap, sebab ada kesan baik dia kan macam memudahkan komunikasi semua, dan pada masa yang sama dia ada memberi kesan yang buruk. Jadi pada pendapat cikgu, adakah penggunaan gadget ni dia membawa lebih banyak kesan negatif ataupun lebih banyak kesan positif? Nak pandang dari aspek macam mana? Kepada akademik yang sesiap saja. Nak pandang dari aspek macam mana? Aspek macam kalau kita nak pandang positif lagi. Kalau kita nak pandang negatif lagi. dia pegang. Bergantung. Sebab kita macam saya kena pandang negatif memang banyak. Contohnya tu. Tapi kalau kita nak pandang negatif lah. Tapi kalau kita panggil okey, sekarang ni kita pandang dari positif. Okey, dari segi pelajar, penggunaan subjek apa semua, mana soalan-soalan pasti tak perlu untuk print, just buat kat situ je apa semua, tu pun negatif. Sebab kalau kita kena kata negatif terus, saya rasa tak ada. Kalau kita nak kata semua positif, tak ada. Maknanya macam mana benda dikawal lah, berbalik kepada point dia, pengawalan. Sekiranya pengawalan okey, sebab ada pelajar yang cemerlang dia memang guna phone. Sebab apa? Sebab dia menggunakan, dia tengok soalan lepas kemudian dia tengok YouTube. Kalau dia tak faham, sebab tanya Google je. Okey, macam mana nak buat benda ni? Macam mana nak ajar benda ni? Dia bagi contoh, admit, form 4, bab ni. Cari. Dah keluar je tu. Okey, macam mana cara dia apa semua. So, itu benefit dia. Sebab bergantung kepada pelajar tu sendiri yang menggunakan. Rasanya itu saja daripada kami. Terima kasih kepada cikgu lain sebab sudah jawab soalan daripada kami. Diharapkanlah segala maklumat-maklumat penting yang diperoleh itu dapat menjadi panduan untuk kami menyelesaikan tugasan KTP ini dengan baik. Jadi sekali lagi saya mewakili kami semua ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Cikgu Zulkarnain kerana sudilah menjadi responden kami untuk menyelesaikan tugasan ini. Terima kasih semua, selamat berjaya, semuanya menjadi cikgu yang hebat. Okey.